Tak nak pun nak pause dulu. Buku ni dah habis kan? Rasanya Pulang dah. tak ingat. Kena buat buku baru katanya kan? Ya. Malam ni tak sempat lah. Nanti kita buat tajuk lain lah. Baik. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang mati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala yang masih lagi membangkitkan kita dengan iman, dengan Islam, yang kita semua mengetahui secara asasnya dengan nikmat ini adalah tidak lain yang tidak bukan untuk kita mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, sama ada di siang hari, di malam hari, sepanjang masa, kerana kita meyakini dengan berbuat demikianlah yang akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Adapun sebahagian daripada manusia yang menganggap mereka ingin mencapai kebahagiaan dengan menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri daripada agama, boleh jadi mereka mendapat kebahagiaan yang sementara sahaja, tetapi hakikatnya mereka tetap akan merasa sengsara. Alhamdulillah, sedar ataupun tidak, kita berada dekat sangat dengan Ramadan. Mudah-mudahan doa yang kita baca hari-hari itu Allah Ta'ala perkenankan. Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah kita dalam Ramadan. Dan ada satu lagi doa yang masyhur yang juga menjadi pengamalan salafun salih. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah Ramadan itu untuk kami. Bermaksud kita minta supaya kita panjang usia dan sampai kepada Ramadan. Wasallim Ramadana lana, dan kita juga mahu Ramadan itu benar-benar mampu mensejahterakan kita. Dalam erti kata, yang pertama, kalau Allah panjangkan umur kita, insya-Allah Ramadan itu akan sampai. Kerana Ramadan itu akan sampai bukan semata-mata sebab kita dipanjangkan usia, tetapi memang rutin, ikut peredarannya. Lepas Rejab, Sya'ban akan sampai Ramadan. Kuat mana pun Ramadan itu akan tiba. Cuma yang kita minta adalah wasallim Ramadana lana, supaya benar-benar apabila Ramadan datang kepada kita, kita masuk dalam Ramadan dan kita berada dalam Ramadan, kita beramal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sepanjang Ramadan. Ayat yang kita bacakan tadi adalah ayat yang menjadi pembuka tirai bagi kedatangan Ramadan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini 3 fungsi utama Ramadan yang sudah tentu akan diulang-ulang setiap kali datangnya Ramadan, sebagai perkongsian, sebagai ingatan, sebagai ulang kaji, bahawa apa yang akan kita lakukan dalam Ramadan pada kali ini, apabila diingatkan, mudah-mudahan akan benar-benar membekas, dan kita tidak mahu melepaskan lagi peluang pada kali ini. Yang pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan 3 fungsi utama yang mesti kita yakini dan mesti kita usaha untuk mendapatkan ketiga-tiga fungsi ini sepanjang Ramadan dan selepas daripada Ramadan. Yang pertama, hudan linnas,
sebagai petunjuk kepada manusia, bermaksud orang yang membaca Al-Quran akan menemui jawapan terhadap kerangka berfikir yang asas. Dalam nak mendapatkan jawapan, maka apabila dibelik Al-Quran, sepatutnya kita akan memperolehi kerangka asas di dalam Al-Quran, apa-apa juga penjelasan. Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Itu dinamakan sebagai petunjuk. Diutuskan kepada kita Nabi, itu juga merupakan petunjuk. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Diperintahkan kepada kita solat, diperintahkan kepada kita zakat, dan macam-macam lagi yang dinamakan sebagai petunjuk di dalam Al-Quran. Apabila dibaca oleh manusia, bermaksud dia akan mendapatkan satu informasi, satu maklumat yang jelas yang dinamakan sebagai petunjuk. Ada seorang doktor, tak silap saya nama dia Hamidullah ataupun Hamiduddin, minta maaf saya tak ingat nama betul dia. Merupakan seorang ulama dalam bidang tafsir juga, tak silap saya juga daripada India. Ada menulis buku tentang keistimewaan Al-Quran. Antaranya disebutkan bahawa laras bahasa perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran sangat-sangat halus. Allah akan begitu cermat menggunakan kalimah-kalimahnya untuk kita teliti, untuk kita hayati. Bermaksud, apabila kita membaca Al-Quran, dia bukan semata-mata apabila kita ada masalah, kita berhibur, macam kita dengar lagu, macam kita tengok movie, macam kita tengok drama. Bila kita tension, maka kita pun dengar lagu, kita pun rasa happy. Kata beliau, boleh jadi Quran ada ketikanya kita akan mendapatkan perasaan sebegitu, kita rasa terhibur. Tetapi yang lebih tepat, dia kata, Quran bukan setakat itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita baca Quran, bila kita ada masalah, Quran akan memberikan petunjuk bagaimana kita nak keluarkan diri daripada masalah tersebut. Maka itu beza antara yang kita katakan Quran itu penghibur dengan petunjuk. Kalau kita dengar lagu pun kadang-kadang kita akan dapat maklumat-maklumat yang akan membuka minda kita. Maka kalaulah kita dengar lagu, kita tengok movie pun kita dapat inspirasi, maka sudah tentu kita baca Quran sepatutnya lebih daripada itu. Sebahagian daripada para ulama pernah menyebutkan bahawa Al-Quran itu diturunkan dengan kesedihan. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis, tetapi secara sahihnya ia bukan hadis, ia boleh jadi ucapan para ulama, dan tidak boleh kita nafikan. Memang banyak ayat yang diturunkan adalah untuk memujuk Nabi. Nabi tengah sedih, maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran pujuk Nabi. Memang betul-betul berlaku. Antaranya surah Duha, surah Al-Kawsar, surah Al-Insyirah, surah Yusuf. Dan memang banyak ayat yang Allah Ta'ala turunkan, dia bukan sekadar hiburan tadi macam kita sebutkan, tetapi bila turun satu-satu ayat, memang Allah Ta'ala pujuk dan menghilangkan kesedihan Nabi itu. Itu yang dinamakan sebagai petunjuk. Sebagai contoh surah Al-Kawsar, inna a'tainakal kawsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Antara sebab surah ini diturunkan adalah merujuk kepada peristiwa baginda sallallahu alaihi wasallam baru kehilangan anak-anak lelaki Nabi. Sama ada Ibrahim ataupun Qasim. Pada waktu ini, kata para ulama, anak-anak lelaki Nabi semua telah meninggal. Dah tak ada dah. Maka sudah tentu sangat-sangat sedih bagi Nabi kehilangan anak lelaki. Kerana pada zaman Nabi, waktu ini kemuliaan pada masyarakat Arab adalah bagi mereka yang memiliki anak lelaki sahaja. Walhal Nabi ada anak perempuan lagi, tetapi bagi mereka waktu itu, walaupun ramai anak perempuan, bagi mereka tak ada nilai. Tetapi bagi mereka yang ada anak lelaki, dia merupakan suatu kemuliaan. Kan kita pernah ingat kisah atuk Nabi Abdul Muttalib.
yang pada awal-awal sebelum beliau menjadi ketua di Mekah hanya memiliki seorang je anak, iaitu anak sulung dia namanya Haris. Ketika mana waktu menemui air Zam-Zam, waktu tu hanya ada Haris saja, seorang saja anak dia. Maka bila berjaya gali semula tempat munculnya air Zam-Zam, bila air Zam-Zam itu muncul, maka pemuka-pemuka Quraisy datang berpusu-pusu kepada Abdul Muttalib minta supaya air ini diisytiharkan penemuan bersama. Kan orang politik kan. yang buat kerja orang lain, yang orang lain dia nak tumpang dengan nama sekali kan. Jadi minta supaya kongsi sekali nama. Jadi Abdul Muttalib tak puas hati lah, mana boleh aku yang jumpa. Nak lawan tak boleh. Kerana apa? Dia hanya ada seorang anak lelaki saja, maka tak boleh nak lawan, tak kuat. Yang lain-lain tu bawa anak beranak dia ramai-ramai. Jadi menyebabkan start daripada itulah Abdul Muttalib dia bernazar, lepas ni nak ada 10 orang anak dan sanggup kalau Allah Ta'ala bagi aku nak korbankan seorang. Itu dipanggil permulaan Allah Ta'ala meninggikan darjat Abdul Muttalib dan akhirnya memiliki 10 orang anak. Jadi Nabi apabila kehilangan anak lelaki, pada waktu Nabi dirundung kesedihan ini, Nabi ditekan lagi oleh Abu Lahab. Abu Lahab dengan kesedihan Nabi, bukannya dia rasa kesian, bahkan dia tambahkan lagi penghinaan kepada Nabi dengan menggelarkan Nabi sebagai Al-Abtar. Al-Abtar ni bahasa mudahnya orang yang kita panggil mandul lah. Tetapi bukan bermaksud mandul tu tak ada anak langsung. Kerana Nabi ada anak-anak perempuan lagi, tetapi bahasanya pada waktu orang Arab ini, orang yang abtar ni orang yang tak ada zuriat lelaki lah. Anak lelaki tak ada. Maka gelaran tersebut diberikan kepada Nabi oleh pakcik sendiri. Dengan dirundung kesedihan kematian anak lelaki pula tu, ditambah pula penghinaan daripada pakcik sendiri. Orang kutuk kita biasanya kita boleh tahan lagi, tapi bila ahli keluarga terdekat yang kutuk kita, biasanya dia makan dalam. Betul tak? Jadi itu realiti yang kita memang akui. Bila keluarga sendiri yang kata, kita akan rasa sangat-sangat down. Jadi apa yang Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kawthar kepada Nabi. Inna a'tainakal kawthar. Hai Muhammad, beringat sikit, nikmat yang kami berikan kepada engkau ni, yang aku bagi kat engkau ni, banyak sangat dah. Al-Kawthar merupakan satu-satunya kalimah yang Allah Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran, dalam surah ini, dengan maksud terlalu banyak. Sirah mubalaghah bagi perkataan kasir. Kasir ni banyak. Bila Kawthar ini terlalu banyak. Bermaksud apabila kita dirundung dengan kesedihan, antara pendekatan yang Quran ajar adalah tolong tengok semua nikmat-nikmat yang kita ada. Dan ayat ini, surah ini sebenarnya antara peringatan yang mujarab untuk orang yang tak dikurniakan zuriat. Kalau kita betul-betul faham cerita ni lah, Allah Ta'ala nak pujuk orang yang Allah Ta'ala tak kurniakan zuriat macam ni lah. Cuba cek satu persatu, apa yang kau tak ada. Biasanya orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia tak ada zuriat ni, dia ada belaka orang lain. Rumah ada, kereta ada banyak, gaji pun besar, melancong, mana tempat dia tak pergi, dia pergi belaka dah. Umrah ni ulang alik gitu je. Setiap tahun pergi umrah. Kenapa? Yelah, duit tak ke mana kan. Jadi apa lagi? Macam-macam benda yang cuba senaraikan, akan dapati sebenarnya banyak. Hanya satu je Allah tak bagi kat engkau. Apa dia? Tak ada anak. Itu maksud dia. Bermaksud kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, oh dia ada 10 orang anak, oh dia ada 5 orang anak, oh dia ada seorang anak, kita akan rasa down sangat. Jangan ambil yang tu. Bayangkan nikmat yang macam-macam Allah bagi kepada kita, hanya nikmat anak je Allah Ta'ala tak bagi. Kenapa kita rasa kecil hati sangat? Kenapa kita rasa sedih sangat? Macam itulah Allah Ta'ala pujuk Nabi. Cuba bayangkan. Dan kita combinekan surah Al-Kawthar dengan surah Ad-Duha. Bagaimana juga Allah Ta'ala pujuk Nabi. Kalau surah Al-Kawthar ni turun sebab Abu Lahab kutuk Nabi, surah Ad-Duha turun sebab isteri dia kutuk Nabi. Memang laki bini jenis jenis mulut sama-sama laju kan. Jadi memang sangat-sangat menyakitkan hati Nabi. Tetapi Allah Ta'ala ajar, cuba cek balik, flashback, tengok balik, oh banyak dah sebenarnya nikmat. Maka bila kita rasa nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita banyak, apa yang Allah Ta'ala suruh? Fasalli li rabbika
wanhar. Semayanglah. Ambil uduk, semayang taubat ke semayang apa ke, ikutlah, yang paling penting semayang. Wanhar, dan laksanakanlah ibadah korban sebagai tanda kegembiraan dan kesyukuran kita. Korban ni sebenarnya dipanggil hadiah kita kepada Tuhan. Kita kan kalau seronok kita bagi hadiah kat orang, maka hadiah yang paling bermakna adalah korban. Buatlah korban. Jadi itu maksud Allah Ta'ala bagi petunjuk, bukan sekadar kita happy gitu tak. Tetapi Quran itu syarat dengan pedoman. Itu namanya pedoman. Maksudnya bila kita baca Quran, kita kalau nak cari jawapan memang kena geledah Al-Quran. Dia bukan semata-mata bila kita ada masalah kita ambil Quran, kita buka, kita baca, kita rasa lega. Tuan-tuan, kita bukan handset yang bila bateri habis cocok dekat plug, power naik. Kita bukan handset tuan-tuan, yang boleh power naik tiba-tiba gitu je kan. Ambil pula fast charging kan, 30 minit dah penuh. Bukan, kita bukan handset tuan-tuan. Bermaksud bila kita tak okey, kita ambil Quran tu, macam mana kita boleh cari movie, kita boleh pilih lagu yang kita nak dengar bila tak okey kan. Lagu lama ke, lagu pop ke, lagu rock ke, bila dengar lagu ni tak berapa okey lah, tak kena dengan mood sekarang, tukar lagu. Jadi kita ambil masa nak pilih lagu, kita ambil masa nak pilih movie yang kita nak tengok. Kadang-kadang pilih tu setengah jam dah. Tengok dekat Reels kan, dulu panggil video, sekarang panggil Reels kat Facebook kan. Pilih tengok video ni tak best, tukar video lain, tukar tu 2 jam dah. Pun masih lagi kita tak feel, tak lega lagi. Jadi sepatutnya kalau kita tak okey, kita ambil Quran, kita pilih surah ni dah baca dah. Ni pun dah tahu dah makna dia. Bukan, cari lagi surah lain, cari lagi surah lain, cari lagi surah lain. Maka sepatutnya proses itu yang juga kita gunakan untuk mencari petunjuk dalam Quran kan? Kalaulah kita terinspirasi dengan tulisan orang, dengan karya orang, dengan kata-kata motivasi, hebatlah kata-kata ni kan, berkata si fulan kan, sekian-sekian, rasa termotivasi, share dekat kita punya status kan. Kita sangat-sangat terinspirasi dengan ucapan manusia. Kenapa kita tidak terinspirasi dengan ucapan Tuhan, dengan ucapan pencipta kita? Ucapan manusia, yang manusia itu diciptakan oleh Tuhan pun mampu memberikan inspirasi kepada kita. Sepatutnya Al-Quran itu jauh lebih menginspirasikan kita. Tetapi kenapa Quran itu gagal berfungsi sebagaimana sepatutnya? Bukan gagal, kita perlukan masa. Kita perlukan usaha sebagaimana kita buat dengan lagu tadi tu, dengan movie tadi tu, dengan video-video pendek tadi tu, dengan buku-buku yang kita beli karya-karya manusia ni. Maka kita perlukan benda yang sama untuk kita belik Quran, supaya apa? Belik Quran itu dengan penuh perasaan untuk kita mendapat petunjuk daripadanya. Itu yang dinamakan sebagai Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu bukan setakat dibagi informasi, bukan setakat dibagi statement, tetapi wabayyinatim minal huda, keterangan-keterangan daripada petunjuk. Yang menjadikan kita yakin dengan sesuatu statement adalah lepas tu ada huraian dia kan. Allah itu Tuhan yang Esa, statement, kenyataan. Petunjuk, betul ke Tuhan itu yang Esa? Datangkan penjelasan, lihat kepada alam, lihat kepada itu, lihat kepada ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tengoklah kepada langit, tengoklah kepada bumi. Banyak Allah Ta'ala bagi keterangan-keterangan yang membantu terhadap petunjuk itu tadi. Maka apabila kita mencari jawapan, begitulah yang sepatutnya kita lakukan, kita geledah. Cuma kenapa kadang-kadang kita kata tak semestinya kita kena baca Quran direct? Kerana kita tidaklah memiliki pengetahuan menyeluruh untuk kita koreksi keseluruhan kandungan Al-Quran itu. Maka kadang-kadang kita buka tafsir, bahkan kadang-kadang kita buka buku-buku karya-karya yang telah ditulis oleh para ulama, menjelaskan ayat itu, menjelaskan perkataan ini, menjelaskan cerita itu, cerita ini. Kerana apa? Itu dinamakan proses mencari hidayah dan keterangan-keterangan tadi itu. Boleh jadi akan dijumpai di tempat-tempat yang lain, tetapi tetap dengan tujuan yang sama, untuk menambahkan kefahaman kita terhadap Al-Quran. Dan yang ketiga, sepatutnya apabila kita membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk, kita telah membelik keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka penutup dia adalah wal furqan. Menjadi seorang Muslim yang solid, menjadi seorang Muslim yang peribadinya adalah jitu,
Apa dia? Tahu beza mana betul, mana salah. Ini kesan terbesar apabila kita membaca Al-Quran. Dan kesan ini dizahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, apa gelaran yang diberikan oleh Nabi? Ada dua. Yang pertama Al-Faruq. Yang memang dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada dia, dengan petunjuk daripada Al-Quran, dia menjadi individu yang sangat-sangat solid. Tak berbelah bagi dah. Benda yang datang daripada Allah, benda yang datang daripada Nabi, ni dipegang dengan kedap. Bahkan menurut Al-Imam As-Suyuti, ada 23 ayat Al-Quran yang diturunkan selari dengan pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini adalah betapa solidnya perilaku individu yang sangat-sangat berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan gelaran yang terakhir yang diberikan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab adalah, kalau ada Nabi selepas daripadaku, Umarlah Nabi. Ini bayangan bahawa hari ini kalaulah benar-benar kita berinteraksi dengan Al-Quran, sepatutnya kita juga akan memiliki sikap yang sama. Hari ini kita dikejutkan dengan satu filem, saya yakin ramai dah ustaz-ustaz yang ulas, cuma saya nak sebut sikit sajalah. Iaitu Mentega Terbang kan, Butterfly, yang sudah tentu filem ini dia sangat-sangat memberikan pengajaran yang besar kepada kita. Tema utama dalam filem ini adalah fahaman reinkarnasi. Daripada kematian mak dia tu, dia pergi kat kubur, ada nampak rama-rama kan, warna putih. Ini adalah permulaan masuknya fahaman yang dinamakan sebagai reinkarnasi ataupun jelmaan semula. Roh itu boleh menjelma. Sebelum kita hidup, roh kita tu kat tempat lain, kemudian bila kita hidup, roh tu ada kat kita, bukan bila kita mati roh tu jadi benda lain. Maka benda tu bukan ajaran Islam, tak ada. Tetapi bagaimana dijelmakan dalam drama tersebut, bermaksud apa? Dikhawatiri kefahaman tersebut semakin dekat dengan orang Melayu Islam kita. Kita takut. Jadi kita mati nanti jadi apa? Jadi rama-rama okeylah, kok jadi binatang lain? Risau juga kita kan. Jadi tak ada. Kita hidup kat dunia, roh kita manusia, mati nanti pun kita dibangkitkan sebagai manusia, dan Allah Ta'ala rezekikan pula kita dibangkitkan sebagai orang yang lebih muda daripada usia kita. Ini keyakinan yang solid. Tapi tengok macam mana orang Islam yang jauh daripada Al-Quran. Jadi pening. Filem dan ataupun filem kan, bukan drama kan, di satu episod dengan satu filem lah kita katakan. Dia adalah suatu muhasabah kita bersama. Yang pertama, kalau kita nak sekat, kita nak halang, memang kita boleh buat. Kita boleh buat bantahan, kita boleh buat laporan polis, macam-macam benda yang kita boleh usahakan. Tetapi daripada satu aspek yang lain, semakin kita halang, lagi cepat dia tersebar. Lagi-lagi internet kan, sekat kot ni, dia masuk kot tu. Bermaksud kalau orang nak tengok, dia akan cari. Maka sebab itu tak apalah, kita usaha juga cegah. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan orang yang berdakwah, orang yang sentiasa melazimi masjid surau, tuan-tuan yang rajin dengar kuliah, tuan-tuan kena tengok drama ni, kena tengok filem ni, dengan tujuan untuk dapatkan pencerahan apa yang tak betulnya dan apa jawapan yang betul. Kalaulah fahaman itu salah, baik, apa jawapan yang betul? Bermaksud fasa ini untuk kita kata melawan arus ajaran liberal ke, ikutlah buah nama apa pun, memerlukan kepada perdebatan, memerlukan kepada kehujahan. Kerana apa? Kalau kita sekat, orang tetap akan cari. Kerana dalam Islam, apabila menyekat, Islam ajar kita supaya bekalkan jawapan, kenapa tak boleh, kenapa boleh, kenapa begitu, kenapa begini. Maka kalaulah ajaran reinkarnasi ini merupakan fahaman yang salah daripada Islam, maka kita kena bersedia baik kenapa dia salah, dan kenapa kita mesti menjauhi daripada fahaman ini. Dan yang kedua, ajaran yang paling besar adalah pluralism. Dalam filem ini jelas-jelas wataknya adalah ayah dan anak. Bagaimana ayah yang digambarkan orang yang rajin sembahyang, tapi kefahamannya rosak. Maka ini institusi keluarga. Kalaulah ayah tidak memiliki kefahaman yang baik,
akhirnya akan memberi kesan kepada anak. Dahlah ayah tak ada kefahaman yang baik, goreng pula tu. Kalau tak tahu, kita cari orang yang boleh ajarkan anak dengan baik. Itulah yang sepatutnya kita buat. Kita akui kita tak reti, maka biarlah ada orang yang reti yang ajar anak kita. Maka itu yang kita sebutkan sepatutnya. Hari ini orang Islam kena dekati Al-Quran sebagaimana kita boleh dekati benda-benda lain. Kita risaukan satu fenomena yang berlaku di akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi kepada para sahabat, fenomena al-mathnah. Nabi sebut di akhir zaman akan berlakunya satu fenomena yang namanya al-mathnah. Maka sahabat-sahabat tanya, apa itu al-mathnah? Kata Nabi, iaitu orang-orang mula merujuk dan mencari selain daripada Al-Quran. Maka hari ini kita kata orang tak jumpa jawapan dalam Islam. Bukan tak jumpa. Yang pertama boleh jadi dia tak cari, satu. Yang kedua, caranya tak bersungguh. Yang ketiga, jawapan yang diberi tak memuaskan. Bukan bermaksud tidak ada jawapan, hanya perlu mencari individu yang betul untuk mendapatkan jawapan yang betul. Ada satu kisah yang kita katakan sebagai kisah, wallahu a'lam, sama ada based on true story tapi berlaku, kita panggil soal jawab lah, di antara seorang cucu dengan atuknya. Cucu bernama Ziyad tanya kepada atuknya apabila melihat atuk dia rajin baca Quran hari-hari. Cucunya orang yang baik lah. Cuma bila atuk dia baca Quran, dia tanya, atuk, kenapa atuk baca Quran hari-hari? Dan kenapa atuk tak hafal Quran? Kalau hafal Quran kan senang. Kalau atuk baca Quran hari-hari, ada kesan ke? Ini budak kan, kita tak hafal Quran tapi cucu kita hafal Quran kan. Jadi cucu tanya balik lah kan, apalah atuk ni kan tak hafal Quran, tapi atuk baca Quran hari ni ada manfaat ke? Maka atuk ni dia kata kepada Ziyad, tolong bawa mari baldi yang ada kat dalam rumah. Dan dia pun ambil baldi, dan baldi itu ada kesan-kesan kotor yang dipenuhi dengan tanah-tanah. Maka kata atuk dia, tolong penuhkan baldi ini dengan air. Ambil isi air. Maka dia pun buatlah, dalam beberapa tempoh buat isi air. Sampailah sampai satu masa, maka atuk tu panggil, tengok baldi tadi tu yang penuh dengan tanah tadi tu sekarang apa jadi? Maka baldi tadi tu dah bersih, tinggal air sahaja dalam tu, dan kotoran-kotoran tadi tu telah keluar. Dia kata atuk dia, maka itulah kesan Al-Quran kepada kita. Walaupun kita tak hafal, walaupun bacaan kita lemah, walaupun kita baca merangkak, tapi kita baca, kita terus membaca, dan kita tak berhenti membaca. Maka kesan dia macam baldi yang kotor tadi tu, insya-Allah akan ada kesan kepada jiwa kita. Maka itulah yang sepatutnya sifat dan sikap orang beriman dengan Al-Quran. Bahawa kita mungkin menganggap, alah baca Quran macam tak ada kesan je kan, seperti yang kejap baca kejap tak baca, dan banyak tak baca kan, kerana kita menganggap macam tak ada efek. Maka atuk ni mengajarkan kepada cucu dia baca. Quran itu perlu dibaca hari-hari, kerana itu makanan orang Islam. Maka bila kita baca, kita meletakkan keyakinan akan ada perubahan dalam diri kita. Cuma cepat atau lambat bergantung kepada sejauh mana dan setinggi mana usaha kita. Dan Allah Ta'ala tidak menekan umatnya bahawa semua orang kena khatam setiap bulan. Kalau mampu silakan, tetapi yang paling penting adalah buat ikut kemampuan masing-masing. Ada orang bacaan Quran dia lancar. Apa kata Nabi? Bagi orang yang baca Quran lancar, dia akan bersama dengan para malaikat. Para malaikat akan duduk bersama dengan dia. Tapi bagi orang yang baca Quran merangkak-rangkak, buat kumpulan tadarus kan, kumpulan sebelah dah juzuk 18, kumpulan tadi tu baru 18 muka surat. Beza jauh kan. Kita akan rasa apa? Oh, penatlah bahasa macam ni, akhirnya tak nak baca dah. Tak. Kata Nabi, orang yang baca Quran merangkak-rangkak, pahala dia 2 kali ganda lebih banyak daripada orang yang baca Quran lancar tadi tu. 2 kali ganda. Bermaksud Allah, Nabi menghargai usaha orang beriman, orang Islam untuk membaca Al-Quran, untuk beribadat kepadanya. Allah hargai. Jadi usaha yang kita buat hari-hari ini, mungkin result dia tak sama setiap orang, tetapi result tak sama di sisi kita, di sisi Allah belum tahu. Baru ni sempat kita tengok satu dokumentari, dengan anak-anak request nak tengok dokumentari, kita mencari jumpa satu dokumentari, tajuk dia My Octopus Teacher.
Kalau terjemah kod Melayu, guruku sotong. Tapi jangan salah faham lah kan. Guruku sotong tu sotong betul lah. Bukan guruku sotong lelaki lembut. Seumpama sotong tu bukan. Jadi belajar dengan sotong okey, tetapi menjadi sotong yang kita fahami lelaki lembut itu bukan anjuran Islam lah. Jadi cerita dia dokumentari ini dibuat pada tahun 2020 tak silap saya, dan memang dapat anugerah lah Best Award. Jalan cerita dia memang slow ya, dokumentari dia bukannya filem action. Cerita macam mana dia belajar daripada sotong kurita yang hari-hari dia tengok sotong ini selama setahun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bela kucing, bela binatang atas darat ni, bolehlah menyembang. Tuan-tuan kita tengok sotong dalam air, nak menyembang macam mana dengan sotong dalam air kan. Tapi dia pergi tengok hari-hari sampai setahun, dan jadilah satu dokumentari macam mana daripada kecil sotong tu sampailah sotong tu mati. Maka kita kata ini usaha yang dibuat oleh orang bukan Islam lah. Kita hargai, kita pun tak mampu nak buat macam dia. Bermaksud orang macam ni sebenarnya dia satu step lagi je nak jumpa Tuhan, kerana dia suka dengan alam. Orang yang suka dengan alam ni satu step lagi je dia nak kenal Tuhan, nak beriman. Kerana apa? Dia begitu mengagumi alam, dia sangat-sangat kagum dengan alam. Bermaksud memang Tuhan suruh kita study alam kan. Dan biasanya orang yang study alam ni mereka akan dekat dengan agama, dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan naturalist, suka kepada benda-benda natural. Cuma dalam dokumentari ini dia menyebutkan suatu perihal. Dia kata apa? Ada orang tanya kat dia, kenapa nak kena pergi tengok sotong hari-hari? Ataupun bahasa mudahnya, kenapa nak kena buat benda sama hari-hari? Kan dah tahu dah. Kan dah tahu. Benda tu lah dalam air tengok. Memang dia tengok sungguh. Tengok kan. Dan dia naik. Esok tu orang lagi konsisten selama setiap hari. Dan jawapan itu yang menyebabkan kita dapat pelajaran. Dia kata apa? Aku tengok hari-hari supaya apa? Aku boleh aku boleh mengenal pasti perbezaan yang halus terhadap apa yang berlaku. Ini jawapan yang kita kata, jawapan ni dah dekat dengan iman ni. Dekat dengan iman. Maksudnya benda yang kita buat hari-hari, dia akan boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, kita akan jadi boring. Dan yang kedua, kita akan semakin teruja untuk buat benda yang sama hari-hari. Maka orang yang buat benda yang sama hari-hari, tengok binatang ni, dia sikit pun tak boring. Kerana apa? Yang pertama, dia memang suka benda tu. Dan yang kedua, dia teliti perbezaan-perbezaan yang halus. Dan dia ceritalah dalam setahun tu bukan sotong je dia tengok. Dia berjaya menemui beberapa haiwan-haiwan baru yang akhirnya dinamakan sebenar nama dia. Itu yang kita katakan akan jumpa benda-benda lain juga. Jadi cuba kita check balik kan. Kita dah semayang berapa lama dah? Kita dah baca Quran berapa lama dah? Kita dah beribadat kepada Allah, buat benda yang sama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dah. Kalaulah orang yang buat benda yang sama setahun pun dia sudah berjaya melihat perbezaan-perbezaan yang sangat-sangat halus. Kerana kita kata kalau perbezaan kasar ni semua orang nampak. Tetapi bila perbuatan tersebut hanya kita sahaja yang buat, kita sahaja yang nilai, dan hanya kita sahaja yang tahu, ternyata sebenarnya masing-masing tahu tahap prestasi ibadah kita di mana dan apa yang perlu kita lakukan untuk terus baiki ibadat kita daripada masa ke semasa. Maka itulah yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan benar-benar kita sempat masuk Ramadan pada tahun ini, dan semoga benar-benarlah kita termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dimuliakan oleh Allah sepanjang Ramadan, dan mudah-mudahan kita layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sana'tu fil lazina min salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.